Kenapa tembok besar China dibina? Tembok besar China dikategorikan sebagai The New Seven Wonders of the World dan juga warisan dunia yang dilindungi di bawah UNESCO yang terletak di bahagian utara negara China dengan panjang melebihi 20,000 kilometer. Ianya sebenarnya bukan terdiri daripada binaan sahaja, bahkan ianya adalah gabungan dari beberapa siri binaan tembok dan penambahbaikan dari struktur asal. Tembok besar China ini dibina dalam tempoh masa 1,700 tahun dari kurun ketiga sebelum Masihi hingga kurun ke-17 Masihi di kawasan sempadan utara China sebagai tembok pertahanan empayar-empayar China. Semuanya bermula pada kurun 220 sebelum Masihi di bawah Raja pertama China, Qin Shi. Beliau mengarahkan penambahbaikan dan tembok-tembok pelindung yang dibina sebelum ini disatukan untuk melindungi penaklukan dari arah utara. Dan akhirnya, tembok besar China tamat pembinaan dan pemulihan pada zaman dinasti Ming 1368 hingga 1644. Dan pada waktu ini, ianya berjaya menjadi binaan tentera paling besar. Jadi, video kali ini, kita akan melihat kenapa tembok besar China ini dibina. Teruskan menonton. Di sebalik sejarah pembinaan yang sangat panjang, tembok besar China yang kita lihat pada hari ini adalah sebahagian besarnya dibina pada zaman kegemilangan dinasti Ming 1368 hingga 1644. Seperti kerajaan Mongol, pemerintah awal dinasti Ming tidak berminat untuk menguatkan kawasan sempadan. Oleh itu, hanya selepas akhir kurun ke-15 barulah pembinaan tembok banyak dijalankan. Di bawah pemerintahan yang hebat oleh pemerintah-pemerintah Ming, budaya China berkembang dan banyak pembinaan baru dibuat di tembok besar seperti jambatan, kuil dan pagoda. Ianya bermula pada tahun 1474. Selepas fasa pertama perluasan kawasan jajahan berjaya, pemerintah Ming telah mengambil keputusan untuk menguatkan pertahanan mereka, seterusnya mengukuhkan dan memanjangkan tembok besar yang menjadi strategi utama pemerintah. Tembok besar China bermula di daerah timur Shanghai Guan, di Hebei dan berakhir di kawasan barat dalam daerah Gansu dan merentasi 15 daerah termasuk Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Ina, Mongolia, Jilin dan banyak lagi. Kawasan utama pembinaannya adalah di utara China dan ada beberapa struktur di kawasan selatan yang dipanggil Southern Great Wall. Apa yang dapat dilihat dan dilawati pada hari ini dibina di dalam era dinasti Ming yang kebanyakannya dipelihara di Beijing. Tembok besar China dibina oleh tentera, rakyat tempatan dan penjenayah ataupun banduan. Apabila Maharaja Qin Shi mengarahkan pembinaan, kebanyakannya menggunakan tentera dan pesalah. Dianggarkan sebanyak 40,000 manusia yang mati semasa pembinaannya dan mereka ditanam di dalam tembok tersebut. Selain tentera, Maharaja Qin Shi juga menyuruh rakyat untuk menyertai pembinaan. Ramai maharaja-maharaja dinasti seterusnya yang menggunakan cara yang sama. Dalam pemerintahan dinasti Qi, Maharaja mengarahkan rakyat membina tembok tersebut dari daerah Jiaoku hingga Hangzhou sepanjang 450 km. Seterusnya pada dinasti Sui, balu juga dikerah kerana semua pekerja lelaki sudah digunakan. Tembok besar China ini dibina sebagai pertahanan tentera dari ditakluk puak nomad di bahagian utara China. Selain itu, ianya adalah untuk merancangkan ekonomi dan mempromosikan pertukaran budaya dan juga penyatuan bangsa di dua bahagian berlainan. Menghantar signal tentera. Pada zaman dahulu, tentera diletakkan di posisi menara tinjau untuk memantau kedudukan musuh dari jauh dan seterusnya menghantar signal kepada tentera di kedudukan menara tinjau yang lain sepanjang kemaraan musuh. Oleh itu, tentera sentiasa bersiap sedia dalam peperangan. Menghantar bekalan harian. Semasa peperangan, bekalan harian seperti makanan, senjata dan kuda menjadi keperluan tentera. Sempadan negara China yang panjang dan struktur tanah yang mencabar menyebabkan keperluan tidak dapat dihantar dengan cepat. Namun, dengan kewujudan tembok besar ini, ia sangat membantu tentera menghantar bekalan dengan efisien dan mudah. Menguatkan tentera. Terdapat ramai tentera yang diletakkan di kubu-kubu berlainan. Apabila satu kubu diserang, bantuan tentera dapat cepat dihantar dari kubu berdekatan. Oleh itu, pertahanan semakin kuat dan melindungi rakyat dan kawasan tersebut.
Pada masa dahulu, kawasan selatan Tembok Besar memainkan peranan besar dalam merancangkan ekonomi pertanian, manakala kawasan utara Tembok Besar puak nomad merancangkan ekonomi penternakan haiwan. Dalam waktu aman, dua bangsa ini saling bertukar barangan dagangan harian di sepanjang Tembok Besar. Oleh itu, terdapat penukaran budaya dan penyatuan bangsa berlaku. Dalam waktu dinasti Han, Maharaja mengarahkan utusan untuk melawat kawasan barat yang membina Jalan Sutera. Maharaja juga mengarahkan pembinaan Tembok Besar di sepanjang Hazy Corridor yang berada dalam sebahagian Jalan Sutera. Ini dapat melindungi Jalan Sutera yang banyak menghidupkan penukaran budaya, politik, ekonomi di antara negara China dengan negara lain. Binaan ini mengandungi struktur seperti laluan kuda, menara tinjau, tempat pelindungan di tembok, kubu dan laluan sepanjang tembok. Purata ketinggian Tembok Besar China ini adalah antara 6 hingga 7 meter dan paling tinggi adalah 14 meter. Disebabkan perbezaan struktur tanah dan lokasi geografi, keluasan tembok ini adalah pelbagai. Tetapi kebiasaannya, ukuran keluasan adalah 4 hingga ke 5 meter di atas yang membolehkan 4 ekor kuda melalui merentasinya pada masa yang sama. Struktur asas tapak yang luas juga menjadikannya lebih kukuh. Tembok Besar China ini sebenarnya sistem pertahanan menyeluruh dan bukannya hanya tembok pertahanan ringkas. Terdapat banyak kubu-kubu dibina dekat tembok tersebut. Sebelum musuh menyerang tembok, mereka perlu mengambil masa yang lama untuk menyerang kubu-kubu ini. Oleh itu, askar-askar yang bersedia di tembok dapat menggunakan masa ini untuk menguatkan barisan pertahanan mereka. Banyak struktur dibina di kawasan pergunungan. Oleh itu, kemarahan musuh dapat dihentikan oleh struktur semula jadi dahulu. Walaupun musuh dapat bergerak ke hadapan, mereka akan keletihan. Menara peninjau yang dibina dapat memberi isyarat awal pergerakan musuh. Askar-askar dapat bersiap sedia dengan lebih awal sebelum pertempuran. Struktur di atas tembok yang luas dapat memudahkan laluan. Tentera dapat melalui laluan tembok ini dengan cepat untuk ke medan perang. Ini menyebabkan mereka mengalahkan musuh dengan cepat. Kesimpulannya, sejak dari awal pembinaan Tembok Besar China ini dapat menggambarkan simbol penyatuan bangsa Tanah Besar China. Ianya adalah struktur binaan dan usaha keras yang berpanjangan dan sangat besar dalam menggambarkan ketekunan serta keberanian bangsa China. Oleh sebab itu, sekitar tahun 1950-an, kerajaan China komited menjalankan usaha penyelenggaraan dan pembinaan semula tembok ini. Tembok Besar China juga disebut dalam lagu kebangsaannya dan dicetak pada set wang cetakan pertama dan keempat mata wang negara ini. Kini, Tembok Besar China bukan lagi berfungsi sebagai benteng pertahanan. Sebaliknya, ia menjadi salah sebuah simbol kebangsaan bagi negara China. Piramid merupakan struktur seni bina hebat yang dibina dari batuan dan mempunyai asas tapak segi 4 tepat dan 4 sisi cerun segitiga yang bercantum di puncak. Piramid banyak dibina dalam zaman yang berbeza di Mesir, Sudan, Ethiopia, Greece, Itali, India, Thailand, Meksiko, Amerika Selatan dan beberapa kawasan kepulauan Lautan Pasifik. Piramid yang terdapat di Giza, Mesir oleh Firaun dan kawasan selatan Amerika adalah paling terkenal. Jadi, video kali ini kami akan berkongsi mengenai bagaimana piramid ini dibina dari segi kejuruteraan dan sains. Teruskan menonton. Firaun-Firaun di Mesir dahulunya percaya mereka akan menjadi Tuhan selepas mati. Untuk bersedia ke alam seterusnya, mereka membina kuil untuk Tuhan dan juga kubur piramid besar untuk diri mereka di mana ia akan dimasukkan dengan pelbagai barangan untuk membantu mereka di dunia lain. Piramid yang dibina di zaman Mesir kuno adalah bangunan untuk pengebumian. 3 Firaun, Khufu, Khafre dan Menkaure membina makam piramid sangat besar dan bertahan sehingga kini. Selama lebih 4,000 tahun, piramid di Giza terus memukau pandangan pelancong dan pada masa yang sama, masih banyak memberi misteri yang belum terungkai. Binaan piramid adalah sangat mengagumkan walaupun dibina pada zaman purba dan amat sukar untuk dibayangkan berusia lebih daripada 4,000 tahun dahulu. Giza mempunyai 3 piramid terbesar iaitu Khufu 146 meter yang juga dikenali sebagai The Great Pyramid, Khafre 143 meter dan Menkaure 64 meter. Semuanya adalah lambang kemegahan dari projek kejuruteraan yang hebat dan berani dalam sejarah dunia. Garisan masa tahun dan dinasti Firaun. Sekitar tahun 2550 sebelum Masihi, Khufu, raja kedua pada dinasti keempat, memulakan pembinaan piramid di Giza. Sekitar tahun 2530 sebelum Masihi, Rejidif iaitu anak Khufu memerintah selama beberapa tahun.
beliau mengarahkan pembinaan piramid di selatan Giza, tetapi pembinaan tidak siap hingga hari ini. Sekitar tahun 2520 sebelum Masihi, Khafre iaitu anak Khufu memerintah pembinaan piramid kedua di Giza. Walaupun struktur lebih kecil daripada piramid Khufu, ianya terletak di kawasan sedikit tinggi menyebabkan ia kelihatan lebih tinggi. Sekitar tahun 2490 sebelum Masihi, selepas menggantikan pemerintahan ayahnya, Menkore juga membina piramid di sebelah ayahnya, Khafre, dan datuknya Khufu. Banyak barangan di dalam 3 piramid ini telah dicuri. Semua Firaun yang membina piramid di Giza mengikuti peraturan tertentu, iaitu hadapan piramid Khafre selari dengan bahagian sisi barat piramid Khufu dan sisi hadapan piramid Menkore selari dengan bahagian sisi barat Khafre. Peringkat pembinaan piramid. Mastaba. Teknik yang digunakan untuk membina piramid di Giza memakan masa beratus tahun. Piramid berasal dari struktur kubur bersegi 4 tepat mastaba yang dibina di Mesir sejak 4000 tahun dahulu berdasarkan kajian oleh ahli arkeologi. Kemajuan berlaku di zaman pemerintahan Firaun Djoser bermula tahun 2630 sebelum Masihi. Kubur mastaba Firaun Djoser di Saqqara dibina dengan struktur mudah berbentuk segi 4 tepat yang kemudiannya dibangunkan menjadi 6 lapisan tangga berbentuk seperti piramid dengan laluan bawah tanah dan beberapa ruang kosong. Piramid di zaman Firaun Snefru. Pembangunan piramid ditambah baik lagi selepas zaman pemerintahan Firaun Snefru yang membina sekurang-kurangnya 3 piramid, iaitu The Bend Pyramid, The Red Pyramid dan The Medium Pyramid. Piramid dibina mempunyai permukaan yang licin dan bukannya bertingkat seperti sebelumnya. Namun dapat dilihat seni bina arkitek piramid bermasalah. Salah satu piramid yang dibina di Dashur yang dikenali sebagai The Bend Pyramid kerana sudut piramid tersebut telah berubah di sebahagian atasnya yang membuatnya kelihatan seperti bengkok. Penyelidik menyatakan sudut yang bengkok ini disebabkan kesilapan dalam mereka bentuk. Para arkitek Snefru telah membuat pembaikan dalam pembinaan piramid kedua di Dashur yang dinamakan sebagai Red Pyramid kerana warna batuannya dan ianya mempunyai sudut yang sama serta menjadi piramid yang cantik. Anak Snefru iaitu Khufu mempelajari kesilapan yang dilakukan ayahnya dan generasi sebelumnya. Seterusnya berjaya membina The Great Pyramid di Giza yang merupakan piramid terbesar di dunia. Generasi pemerintahan berikutnya juga membina piramid hebat yang lain di Giza. Perancangan pembinaan piramid. Firaun melantik pegawai tertingginya untuk memantau pembinaan piramid. Penyelidik berusaha untuk mengkaji secara mendalam kesukaran pelan pembinaan piramid dan juga kuil-kuil serta makam lain yang banyak di kawasan berdekatan. Penyelidik mendapati masyarakat Mesir purba ini mempunyai kebolehan untuk menyusun struktur-struktur binaan ke arah barat dengan tepat. Mereka mungkin menggunakan kedudukan bintang seperti Polaris dan tali untuk teknik tersebut. Bekalan makanan untuk pekerja. Selama beberapa tahun yang lepas, para ahli arkeologi menggali dan mengkaji pelabuhan di Giza yang dipercayai digunakan untuk membawa masuk bekalan, makanan dan tenaga kerja. Catatan yang dijumpai menerangkan kepentingan pelabuhan Giza, iaitu batu kapur yang digunakan di bahagian luar piramid dihantar dari kuari ke kawasan piramid dalam masa beberapa hari menggunakan kapal. Bandar dibina untuk menempatkan rumah-rumah pegawai, barisan berek rumah untuk tentera dan bangunan menyimpan tanah liat yang digunakan untuk merekod catatan. Pekerja biasa pula tinggal di rumah-rumah berdekatan piramid. Dianggarkan oleh ahli arkeologi bahawa jumlah tenaga kerja di Giza adalah sekitar 10,000 orang untuk ketiga-tiga piramid ini. Pekerja semuanya diberi makan yang cukup. Haiwan ternakan dibawa dari kawasan lembah Nil dan diletakkan di kandang sebelum disembelih bagi dijadikan makanan untuk pekerja. Pekerja yang mendapat sumber makanan daging membolehkan mereka bekerja dengan lebih kuat. Bekalan bongkah batu kapur. Kebanyakan bongkah batu kapur yang digunakan untuk piramid Khufu diambil dari kuari yang terletak berhampiran di selatan kawasan piramid. Selepas siap, setiap piramid dihias dengan batuan kapur yang licin. Akan tetapi, kebanyakan batuan kapur tersebut sudah hilang kerana digunakan untuk pembangunan di negara Mesir selama beribu tahun selepas itu. Memindahkan bongkah batuan. Untuk memindahkan dan menggerakkan batuan di atas daratan, orang Mesir menggunakan kereta luncur yang besar yang akan ditolak atau ditarik oleh ramai pekerja. Tanah pasir di kawasan tersebut akan dibasahkan dengan air untuk mengurangkan geseran bagi memudahkan pergerakan. Dengan membasahkan pasir, ia boleh mengurangkan jumlah pekerja untuk menarik kereta luncur semasa membawa bongkah batuan sehingga separuh berbanding di atas pasir yang kering. Ramai ahli arkeologi juga bersetuju bahawa apabila bongkah batuan tiba di kawasan piramid, sistem rem iaitu kayu menegak diletakkan pada piramid untuk menaikkan bongkah batuan digunakan. Mereka masih tidak pasti bagaimana orang Mesir purba ini mencipta sistem ini. Kajian terkini. Data terbaru sedang giat diproses dari projek Scan Pyramid Mission
iaitu inisiatif yang sedang dilakukan oleh 3 buah universiti bersama Heritage Innovation Preservation Institute dan The Egyptian Ministry of Antiquities. Para saintis mengimbas dan kemudiannya membina semula struktur piramid-piramid di Giza menggunakan pelbagai teknologi. Mereka menjumpai lebih banyak data mengenai pembinaan piramid dan juga telah menjumpai banyak ruang ataupun bilik kosong di dalam struktur piramid yang sebelum ini tidak pernah ditemui. Ini termasuklah penemuan ruang kosong yang besar di piramid Khufu menggunakan teknik pengimbas sinaran. Kesimpulannya, piramid-piramid Giza ini adalah struktur binaan hebat dibina oleh Mesir Purba yang masih menyimpan beribu rahsia hingga sekarang. Penduduk Mesir Purba ini telah meletakkan tanda aras yang tinggi dalam kehebatan peradaban manusia yang sekarang ini diukur dengan nilai tingginya bangunan dibina dan kemodenan teknologi. Tembok Berlin juga digelar dengan Iron Curtain yang sepanjang 155 km menjadi tembok penghalang antara Jerman Timur dan Jerman Barat selama 28 tahun bermula 13 Ogos 1961 sehingga 9 November 1989. Ia dibina selepas Perang Dunia Kedua yang berakhir pada tahun 1945 dengan kekalahan Pakatan Paksi Axis. Perang Dunia Kedua adalah perang besar di Eropah yang merentasi Pasifik dan Asia Timur antara pihak Paksi Axis iaitu Nazi, Jerman, Fasis Itali dan Jepun melawan Pakatan Bersekutu Allies iaitu British, Perancis, China, Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet. Kemudian, tercetus pula Perang Dingin antara Kesatuan Soviet dan Amerika Syarikat di mana fahaman komunis dari Soviet mula menguasai kawasan Eropah Timur dan dikuatiri merebak sehingga Eropah Barat. Selepas Perang Dunia Kedua, Jerman mulanya dibahagikan kepada 4 zon. Namun, berlaku ketegangan antara Soviet dan pihak sekutu yang lain dan akhirnya pada 24 Jun 1948, Soviet memulakan tindakan pertama Perang Dingin dengan menutup semua akses ke barat Jerman. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa tembok Berlin dibina dan bagaimana ia akhirnya runtuh. Teruskan menonton. Pembahagian Jerman Barat dan Timur selepas Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua tamat, pemimpin kuasa-kuasa besar dalam Pakatan Berikat iaitu Presiden Amerika Syarikat Franklin D. Roosevelt, Perdana Menteri British Winston Churchill dan pemerintah Kesatuan Soviet Joseph Stalin telah mengadakan 2 buah pertemuan penting iaitu Yalta Conference pada Februari 1945 dan Potsdam Conference pada Ogos 1945. Ini untuk menentukan nasib negara Jerman yang kemudiannya dibahagikan kepada 4 buah zon yang dikuasai oleh British, Perancis, Amerika Syarikat dan Soviet Union. Ibu negara Jerman iaitu Berlin, walaupun secara teknikalnya berada di dalam kawasan Jerman Timur, turut dibahagikan kepada 4 zon. Mereka juga bersetuju bahawa Jerman perlu dibebaskan dari pengaruh Nazi dan kuasa ketenteraan dahulu perlu dilenyapkan. Perang Dingin antara Amerika Syarikat Soviet 1946 hingga 1991. Jerman menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua pada 8 Mei 1945. Pada penghujung Perang Dunia Kedua, ideologi berbeza antara anggota pihak bersekutu mula terlihat iaitu antara Amerika Syarikat dan Soviet dan ketegangan wujud antara Amerika Syarikat dan Soviet Union merangkumi aspek politik, ekonomi dan ideologi. Amerika Syarikat memperjuangkan sistem pemerintahan yang mengutamakan hak asasi manusia seperti demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis. Manakala pihak Soviet merupakan penyanjung sistem pemerintahan sosialis yang berteraskan ideologi komunis yang lebih tertutup. Persaingan kedua-dua kuasa besar ini dalam kancah Perang Dingin menyebabkan dunia turut berpecah kepada 3 kelompok iaitu negara-negara pro-Amerika Syarikat, pro-Soviet Union dan berkecuali. Eropah terbahagi kepada 2 blok iaitu Eropah Timur yang pro-komunis dan Eropah Barat yang pro-demokrasi. Semasa perang ini berlangsung, kedua-dua kuasa besar tersebut berusaha mengukuhkan ideologi masing-masing. Perang ini berlanjutan hingga keruntuhan Kesatuan Soviet termasuk negara-negara komunis di Eropah Timur pada sekitar tahun 1989. Sekatan laluan darat ke atas Jerman Barat. Pemimpin Soviet iaitu Joseph Stalin bertindak menutup jalan darat yang menghubungkan Jerman Timur dan Jerman Barat. Ini kerana Amerika Syarikat dan British yang tidak bersetuju untuk memberi lebih kuasa kepada Rusia ke atas ekonomi Jerman. Tindakan ini menyebabkan penduduk di Jerman Barat menghadapi masalah untuk mendapatkan bekalan keperluan harian dan makanan. Oleh itu, kawasan yang dikuasai oleh Blok Barat dengan 2 juta penduduk terpaksa mendapatkan bekalan melalui bantuan pengangkutan udara selama setahun. Pada bulan Mei 1949, satu perjanjian telah diadakan oleh kedua-dua pihak di mana jalan dan sekatan darat dibuka semula. Penubuhan Republik Persekutuan Jerman di barat dan Republik Demokratik Jerman di timur.
Blok Barat iaitu British, Perancis dan Amerika Syarikat menggabungkan zon-zon mereka dan menubuhkan Republik Persekutuan Jerman pada 21 September 1949 atau dikenali sebagai Jerman Barat dengan Bonn sebagai ibu kota. Selepas itu, pada 7 Oktober 1949, Soviet mewakili Blok Timur bertindak membangunkan Jerman Timur dan dikenali sebagai Republik Demokratik Jerman sebagai zon komunis dengan Berlin sebagai ibu kota. Jerman Timur dijadikan negara satelit untuk Kesatuan Soviet. Pembinaan Tembok Berlin. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Jerman Timur adalah penghijrahan rakyatnya ke Jerman Barat. Ini menyebabkan pihak Jerman Timur mengambil langkah-langkah untuk memperketatkan sempadannya. Pada tahun 1949 hingga 1961, kira-kira 2.5 juta penduduk Jerman Timur telah berpindah ke Jerman Barat, termasuk ramai golongan profesional muda untuk mencari peluang yang lebih baik. Ini memberi kesan kepada pembangunan ekonomi di Jerman Timur. Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev mencadangkan penutupan sepenuhnya laluan antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Pagar kawat berduri mula dipasang bermula malam 12 Ogos 1961 di sekitar bandar Berlin yang menutup laluan penduduk ke Jerman Barat dan dengan kehadiran ramai tentera dan polis Soviet. Selepas itu, lebih banyak halangan yang kukuh dibina bersama pos pemeriksaan sepadan antara kawasan Timur dan Barat Berlin. Pada 15 Ogos 1961, pagar kawat berduri mula digantikan dengan dinding konkrit yang dianggap boleh menghalang rakyat Timur Jerman dari terpengaruh dengan sistem kapitalis Blok Barat. Struktur Tembok Berlin. Tembok Berlin dibina oleh pekerja buruh di bawah pengawasan pihak berkuasa Jerman Timur. Dinding pemisah ini akhirnya dibina sepanjang 43.1 km memisahkan zon Timur dan Barat Berlin dan 111.9 km mengelilingi kawasan Barat Jerman untuk mengasingkan penduduk Jerman Barat. Pada 1962, Jerman Timur berjaya membina pagar tambahan 100 meter di kawasan dalam dinding pertama. Kawasan antara dua pagar ini dinamakan Dead Strip. Tembok Berlin yang siap mempunyai dua lapisan dinding konkrit dan setinggi 3.6 meter. Tembok Berlin ini mempunyai menara peninjau, sistem siren, pagar elektrik, perangkap samar, senjata automatik, dinding konkrit yang kukuh dan mempunyai anjing peninjau selain peronda keselamatan bertugas setiap masa. Sesiapa yang melalui kawasan ini akan ditembak tanpa amaran. Tanah dan pasir juga akan selalu diratakan bagi menjejaki tapak kaki baru. Paku tajam juga turut diletakkan di atas tanah. Terdapat pelbagai cara untuk penduduk Jerman Timur melarikan diri ke Jerman Barat. Ada individu yang menggali lubang di bawah dinding atau menggunakan belon udara untuk melintasi sempadan. Lebih 100,000 penduduk Jerman Timur cuba melintasi Tembok Berlin ini dari tahun 1961 hingga 1988 dan lebih 600 orang ditembak. Sekurang-kurangnya seramai 140 orang telah mati. Runtuhnya Tembok Berlin selepas 28 tahun. Peristiwa runtuhnya Tembok Berlin yang bersejarah ini berlaku atas sebab beberapa faktor yang saling berkait. Ia juga menandakan berakhirnya Perang Dingin. Pada tahun 1989, penduduk Jerman Timur di bawah rejim komunis sudah mula terkesan dengan idea demokrasi yang meluas merebak di kawasan Eropah Timur. Pada tahun 1980-an, pelantikan Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Syarikat dan Mikhail Gorbachev sebagai Presiden Kesatuan Soviet juga merubah hubungan kedua-dua buah negara yang sebelum ini tegang. Gorbachev sendiri mengetahui bahawa Kesatuan Soviet menunggu masa untuk tumbang dan mula membuat reformasi ke arah demokrasi dan modernisasi. Negara-negara di Eropah Tengah dan Timur mula membuat demonstrasi yang meluas. Pada awalnya, pemimpin Jerman Timur yang masih kuat dengan pegangan komunisme cuba bertahan dengan menguatkan kuasa tentera agar kawasan mereka tidak dipengaruhi idea reformasi. Namun, protes mula berlaku di Jerman Timur dan menjadi lebih besar di bandar Berlin, Leipzig, Dresden dan lain-lain. Untuk mengurangkan kemarahan penduduk, pada 9 November 1989, pihak Jerman Timur mengumumkan syarat kawalan perjalanan ke Jerman Barat akan dilonggarkan di siaran televisyen. Ramai penduduk teruja dan mula memohon untuk menyeberangi Tembok Berlin. Penduduk mula berkumpul di sepadan dan pos pemeriksaan utama di Tembok Berlin dan juga mengadakan demonstrasi besar-besaran. Keadaan tidak lagi terkawal dan akhirnya pengawal sempadan tidak lagi mampu menghalang tindakan penduduk yang mula memanjat tembok di pintu utama Brandenburg Gate dan lain-lain serta melukis grafiti di dinding. Tiada sebarang kekerasan berlaku selain laungan kuat penduduk yang berdemonstrasi. Pada keesokan harinya, tentera Jerman Timur meruntuhkan Tembok Berlin dan pemimpin Kesatuan Soviet Gorbachev sendiri tidak menghalang tindakan tersebut dan akhirnya Jerman Timur dan Barat bersatu kembali. Perang Dingin juga telah berakhir seiring dengan kejatuhan Kesatuan Soviet pada 1991.
Kesimpulannya, walaupun Perang Dunia Kedua berakhir, berlaku pula perebutan kuasa dan perbezaan ideologi kuasa-kuasa besar dunia sehingga mengakibatkan perpecahan beberapa negara seperti yang berlaku pada Jerman Timur dan Barat, Vietnam Utara dan Selatan serta Korea Utara dan Selatan. Sehingga kini, semenanjung Korea masih berpecah akibat kepentingan kuasa luar. Kuasa besar tidak akan berhenti bersaing antara satu sama lain dengan menggunakan pelbagai cara seperti diplomatik, ekonomi, politik dan psikologi untuk mengukuhkan ideologi serta pengaruh masing-masing. Taj Mahal masih terseram indah walaupun telah bertahun-tahun dibina. Terletak di Agra, Uttar Pradesh, India, kisah di sebalik pembinaan keajaiban dunia ini yang melibatkan kisah cinta Shah Jahan dan Mumtaz memang tidak asing lagi. Sebenarnya, terdapat banyak kisah-kisah yang menarik di sebalik Taj Mahal ini. Ia bukanlah sekadar sebuah bangunan semata-mata, tetapi penuh dengan laman cinta agung yang diabdikan dan tersimpan 1001 rahsia. Taj Mahal juga merupakan salah satu daripada bangunan yang begitu unik sehinggakan ia dikategorikan di dalam 7 keajaiban dunia. Taj Mahal merupakan binaan yang ditaja oleh Maharaja Mughal Shahabuddin Muhammad Shah Jahan atau lebih dikenali sebagai Shah Jahan. Binaan yang menempatkan makam permaisuri kesayangan beliau, Mumtaz Mahal, memiliki kemasyhuran yang sangat tinggi sehingga ia lazim lebih menonjol berbanding nama pembinanya. Walaupun Shah Jahan sering dikaitkan dengan Taj Mahal, pada hakikatnya beliau juga meraih pencapaian lain yang layak untuk dicatat oleh sejarah. Walau apapun, beliaulah lelaki yang dianggap oleh sebahagian sejarawan sebagai salah seorang Maharaja Mughal yang paling berkuasa. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat sejarah di sebalik pembinaan Taj Mahal. Teruskan menonton. Mana mungkin bangunan yang dilabel sebagai salah satu daripada 7 keajaiban dunia ini mempunyai sejarah dan struktur yang biasa. Semestinya ia dibina dengan kualiti yang begitu tinggi dengan ketelitian yang sangat halus. Pembinaannya adalah sebagai tanda memperingati kematian isterinya, Mumtaz Mahal, yang merupakan seorang puteri dari Parsi yang telah meninggal dunia akibat komplikasi ketika melahirkan anak ke-14 mereka, Gauhara Begum. Pembinaan Taj Mahal bermula pada tahun 1632 selepas kematian Mumtaz. Taj Mahal dibina sebagai saksi cinta Shah Jahan terhadap isterinya, lalu diinspirasikan ke dalam bentuk pembinaan. Sebut saja nama Taj Mahal, ramai melihatnya sebagai simbol cinta abadi pemerintah Mughal Shah Jahan terhadap isterinya yang tercinta, Mumtaz Mahal. Tetapi kerana obsesinya dengan monumen ini, ia memberi tekanan besar kepada kedudukan kewangan Empayar Mughal. Seterusnya, ia membawa kepada kejatuhan beliau dan kebangkitan Aurangzeb sebagai pemerintah Mughal seterusnya. Empayar Mughal merupakan sebuah kerajaan Islam yang mempunyai asal-usul Mongol dengan pengasasnya Babur merupakan keturunan Genghis Khan. Mughal merupakan perkataan Parsi yang merujuk kepada Mongol dan sumber kepada perkataan bahasa Inggeris Mogul yang bermaksud orang kaya dan berpengaruh. Dari tahun 1526 hingga 1857, dengan kemuncak empayar sekitar abad ke-17, Empayar Mughal merupakan antara empayar terbesar dan terkaya di dunia. Jajahan takluknya pernah merangkumi sebahagian kawasan Iran dan Afghanistan hinggalah Pakistan dan Uzbekistan serta sebahagian besar India. Pemerintah Mughal juga dikenali kerana mempunyai cita rasa tinggi dari segi kesenian, bersikap toleransi terhadap orang bukan Islam, kekuatan ketenteraan dan aktiviti perdagangan yang besar ketika itu. Mumtaz Mahal. Sebelum menelusuri sejarah Taj Mahal, kita perlu mengenali simbol cinta Shah Jahan iaitu Mumtaz Mahal. Mumtaz atau nama sebenarnya Arjuman Benu Begum dilahirkan di Agra, India pada tahun 1593. Menurut pelbagai riwayat, kecantikan Arjuman mempersonakan ramai lelaki termasuk yang berstatus bangsawan dan kerabat diraja. Apabila Shah Jahan menatap wajahnya, beliau mula jatuh hati dan mula menaruh harapan. Selepas bertunang pada tahun 1607, mereka dikahwinkan 5 tahun kemudian dalam satu majlis perkahwinan yang meriah. Sebelum dan selepas berkahwin dengan Mumtaz, Shah Jahan ada berkahwin dengan beberapa wanita lain. Pertama, dengan Kandahari Begum, seorang puteri dari dinasti Safavid pada 1610. Perkahwinan ini merupakan perkahwinan yang diatur oleh Jahangir bagi mengelakkan campur tangan dinasti itu yang boleh mengganggu kempen ketenteraan Abang Shah Jahan, Parviz Mirza di Deccan. Perkahwinan itu menghasilkan seorang cahaya mata bernama Parhez Bani Begum. Tidak lama selepas berkahwin dengan Mumtaz, Shah Jahan berkahwin pula dengan seorang puteri bangsawan Mughal bernama Is-un-Nisa Begum pada 1617. Seperti perkahwinannya dengan Kandahari Begum,
Ia juga merupakan perkahwinan politik yang direka untuk mengekalkan kesetiaan bapanya Abdul Rahim Khan Khana terhadap Shah Jahan selepas menaiki tahta. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan seorang putera bernama Jahan Afroz Mirza pada 1619. Walau bagaimanapun, Jahan Afroz mangkat akibat penyakit cacar pada Mac 1621. Kedua-dua perkahwinan ini yang pastinya hanyalah sekadar perkahwinan politik untuk mengukuhkan kedudukan Shah Jahan. Tetapi berbeza dengan perkahwinan antara Shah Jahan dan Mumtaz di mana ia merupakan perkahwinan yang dibina atas dasar cinta. Mumtaz sentiasa menemani Shah Jahan dalam pelbagai keadaan termasuk di medan perang dan semasa mengandungkan 14 orang cahaya mata mereka. Selepas menaiki tahta pada 1628, Mumtaz berperanan sebagai penasihat dan mendengar setiap masalah yang dihadapi suaminya dengan setia. Pembinaan Taj Mahal. Semasa era pemerintahan Shah Jahan, beliau banyak memberi fokus kepada pembinaan monumen-monumen indah sekaligus meneruskan tradisi pemerintahan Mughal sebelumnya. Antara projek yang diberi perhatian ialah menyiapkan Kubu Agra, Kubu Lahore yang dikenali kerana mempunyai dinding marmar dan jubin indah, Kubu Merah atau juga dikenali sebagai Red Fort Delhi dan masjid-masjid di sekitar Delhi serta Lahore. Tetapi monumen yang menjadi simbol pemerintahan Shah Jahan ialah Taj Mahal. Daripada 14 orang cahaya mata Shah Jahan dan Mumtaz, 7 daripadanya mangkat semasa kecil lagi. Lebih memilukan buat Shah Jahan, Mumtaz mangkat akibat pendarahan selepas kelahiran cahaya mata mereka yang ke-14. Peristiwa ini berlaku semasa Shah Jahan menggerakkan kempen ketenteraan Mughal di Deccan pada 1631. Selepas kempen ini, Shah Jahan hanya memberi fokus dalam menyiapkan monumen bersesuaian untuk Mumtaz iaitu Taj Mahal. Walaupun arkitek sebenar monumen ini tidak diketahui, rekod sejarah menunjukkan pembawitan beberapa orang figura semasa pembinaannya, termasuklah Ismail Khan yang direkrut untuk menghasilkan kubah Taj Mahal disebabkan hasil kerjanya yang berkualiti di Turki. Sementara itu, 3 figura dari Shiraz iaitu Amanat Khan yang merupakan pakar kaligrafi dan pentadbir awam, Mukrimat Khan dan Mir Abdul Karim diambil untuk kerja kaligrafi dan pengurusan projek. Selain mereka, ramai artisan direkrut untuk membantu menyiapkan projek ini. Menurut seorang saudagar batu berharga Perancis, lebih 20,000 orang buruh dan 1,000 ekor gajah diperlukan untuk menyiapkan Taj Mahal. Bagi memastikan peruntukan untuk Taj Mahal tidak diganggu oleh masalah kewangan, ia dibiayai menerusi pelaksanaan cukai yang tinggi. Tempoh pembinaan Taj Mahal mengambil masa lebih 21 tahun untuk disiapkan dan menjadi detik hitam kepada kewangan Mughal. Tetapi apabila ia siap, ia menjadi simbol negara India dan diangkat sebagai antara monumen terindah sepanjang zaman. Taj Mahal yang terletak di tebing Sungai Yamuna di Agra dikelilingi oleh sebuah taman indah di mana airnya dibekalkan oleh terusan-terusan. Kompleks Taj Mahal terletak dalam kawasan seluas 42 ekar yang dikelilingi oleh sebuah dinding besar. Untuk memasuki kompleks ini, pengunjung perlu melalui pintu gerbang 3 tingkat yang dikenali sebagai Iwan. Struktur besar ini diperbuat daripada batu pasir merah dengan muka bangunan diperbuat daripada marmar. Apabila pengunjung dapat melihat imej Taj Mahal, ia merupakan satu pemandangan yang indah. Bagi setiap pemerintah Mughal termasuk Shah Jahan, keseimbangan amat penting dalam setiap pembinaan monumen mereka. Batu marmar yang digunakan untuk Taj Mahal mengalami perubahan warna mengikut peredaran masa. Sebagai contoh, ia akan dilihat sebagai warna putih pada waktu siang yang terik, merah jambu apabila matahari terbenam dan lut cahaya pada waktu malam. Jika di luarnya saja sudah indah, bahagian dalaman Taj Mahal adalah sangat hebat. Bahagian dalamannya dibina menggunakan batu-batu berharga dan dihias menerusi ukiran-ukiran geometri dan lukisan alam semula jadi yang indah. Dikebumikan bersebelahan Mumtaz di Taj Mahal. Selepas pembinaan Taj Mahal siap, Shah Jahan jatuh gering pada tahun 1658 dan putera sulung kesayangannya, Dara Shikoh telah diangkat sebagai pemangku maharaja. Walau bagaimanapun, keputusan tersebut tidak disenangi oleh putera-putera Shah Jahan yang lain, termasuk Aurangzeb, sekaligus mendorong mereka untuk memberontak. Selain menyingkirkan Shikoh, Aurangzeb juga mensasarkan 2 lagi saudaranya yang turut menginginkan tahta yang sama. Pada akhir konflik darah tersebut, Aurangzeb muncul sebagai pemenang dan mengambil alih tahta pada 31 Julai 1658. Walaupun Shah Jahan sudah pulih, beliau diisytiharkan tidak berkemampuan untuk menguruskan pemerintahan Mughal. Oleh itu, Aurangzeb memenjarakan Shah Jahan di Kubu Agra dengan tingkap di mana tempat kurungnya itu menghadap Taj Mahal.
Shah Jahan mangkat pada Januari 1666 dengan jenazah beliau dikebumikan bersebelahan Mumtaz di Taj Mahal. Kesimpulannya, pembinaan Taj Mahal merupakan salah satu pencapaian seni bina yang paling signifikan yang ditinggalkan oleh Shah Jahan. Seperti datuknya, Akbar, Shah Jahan turut memiliki minat yang mendalam terhadap seni bina. Selain Taj Mahal, beliau juga bertanggungjawab memperindahkan lagi Kubu Merah Agra dan sejumlah binaan masjid, termasuklah Masjid Lama, Masjid Wazir Khan dan Masjid Moti.